Frasa kerja merupakan satu frasa yang penting dalam binaan ayat. Menurut Nik Safia Karim dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, beliau menyatakan bahawa frasa kerja merupakan binaan atau konstruksi yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dalam sesuatu ayat. Frasa kerja terdiri daripada kata intinya iaitu kata kerja. Dalam sesuatu ayat, kata kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata bantu, objek, pelengkap yang komplement dan akhir sekali keterangan. Sesuai dengan tajuk yang bakal dibicarakan di dalam video ini, iaitu ada apa dengan kata kerja. Video kali ini kami hanya akan mengupas tentang distribusi kata kerja transitif secara sistematik dengan menggunakan korpus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Binaan frasa kerja ini boleh dihadiri dengan objek dan objek tersebut terdiri daripada frasa nama. Lazimnya, binaan frasa kerja ini akan melibatkan kata kerja transitif sebagai inti dan kemudian kata kerja transitif tersebut akan diikuti oleh frasa nama yang berfungsi sebagai objek. Frasa kerja transitif sahaja boleh dipasifkan. Menurut Nik Safia Karim, binaan frasa kerja ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah binaan frasa kerja yang terdiri daripada satu objek dan yang kedua ialah binaan frasa kerja dua objek. Binaan frasa kerja dengan satu objek adalah frasa yang hanya menggunakan kata kerja transitif dan kemudian diikuti oleh objek dan objek tersebut terdiri daripada frasa nama sahaja. Berikut merupakan contoh bagi frasa kerja dengan satu objek. Begitu juga ramai menggunakan saluran paip getah ketika mencuci kereta atau menyiram bunga. Ayat tersebut memperlihatkan penggunaan kata kerja transitif dengan kehadiran satu objek. Kehadiran perkataan kereta selepas frasa kerja tersebut adalah objek terdiri daripada frasa nama, kita katakan sebagai objek tepat. Frasa kerja yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh dua objek. Kedua-dua objek tersebut adalah terdiri daripada golongan frasa nama dan masing-masing dipanggil sebagai objek tepat dan objek CP. Menerima kehadiran dua frasa nama secara berturutan selepas frasa kerja transitif. Contoh yang disediakan iaitu Marcella, izinkan abang pergi mencari pekerjaan untuk kebahagiaan masa depan kita. Ayat tersebut menerima kehadiran dua frasa nama secara serentak selepas penggunaan kata kerja transitif. Frasa kerja boleh mengandungi unsur kata bantu pada predikat ayat seperti kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu berfungsi untuk menerangkan kata kerja dari dua sudut makna yang berbeza. Kita tahu banyak kata bantu yang wujud dalam ayat bahasa Melayu, tetapi kita perlu tahu apa yang membezakan kata bantu tersebut. Kata bantu aspek berfungsi untuk menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan, sama ada kerja tersebut sedang, akan, baru, masih, mula atau belum dilakukan. Dan kata bantu ragam ini juga menerangkan suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kata bantu aspek ini berada pada tiga kategori, iaitu kata bantu aspek yang sudah dilakukan, sedang dilakukan dan belum dilakukan. Contohnya, kata bantu aspek telah. Ini digunakan dalam bahasa tulisan iaitu bagi menunjukkan perbuatan atau keadaan yang lalu. Namun perbuatan dan keadaan itu sudah boleh jadi selesai atau boleh jadi tidak selesai. Contohnya, Hazel telah membuat kajian di sebuah kilang di Singapura tetapi belum selesai. Wujud kata bantu telah sebelum kata kerja transitif. Terdapat kata bantu ragam yang menunjukkan kehendak, keupayaan atau keizinan, kemestian, kebarangkalian atau kemungkinan. Kata bantu ragam mahu dan hendak menerangkan kepada rasa kehendak akan perbuatan yang belum dilakukan. Ini menunjukkan bahawa kata kerja akan hadir selepas kata bantu ragam. Contoh, kami mahu melihat Cyprus menjadi anggota penuh OIC berbanding status pemerhati dan kami mengharapkan sokongan Malaysia dalam hal ini. Kata kerja transitif ini juga boleh menerima frasa keterangan. Menurut Nik Safia Karim dan beberapa orang penulis lain, frasa keterangan ini merupakan unsur yang akan memberikan penerangan berkaitan kata kerja secara lebih jelas lagi. Kedudukan unsur keterangan ini boleh hadir selepas objek. Menurut Nik Safia Karim dan beberapa orang penulis lain, unsur keterangan ini terdiri daripada frasa adjektif, frasa nama, frasa sendinama dan kata adverba.
Berikut merupakan contoh yang diambil daripada data korpus DBP. Ali menendang bola itu ke penjuru pintu gol. Berdasarkan data tersebut, terdapat kata kerja transitif iaitu menendang diikuti oleh objek bola itu dan menerima kehadiran keterangan tempat atau arah yang merujuk pada ke penjuru pintu gol. Menurut Nik Safia Karim dan beberapa orang penulis lain, keterangan tempat ini menerangkan berkaitan lokasi berlakunya sesuatu peristiwa yang terdiri daripada frasa sendi nama. Kata kerja ini juga dikenali sebagai kata kerja aktif transitif. Kata kerja ini merupakan kata kerja terbitan kerana mengalami proses penimbuhan yang menerima imbuhan awalan men dengan kata dasar rendang. Akhir sekali, saya ingin menegaskan bahawa kata kerja transitif ini hadir dalam bahagian predikat, menerima objek dan unsur keterangan. Kesimpulannya, berdasarkan data korpus DBP menunjukkan bahawa penggunaan unsur lain secara berderetan lebih dari satu di hadapan kata kerja dalam sesuatu ayat adalah tidak semua menepati rumus yang ditetapkan di dalam Tata Bahasa Dewan edisi ketiga dan Nahwu Melayu Mutakhir edisi kelima, kerana penutur natif bahasa Melayu lebih menggunakan intuisi mereka dalam membila suatu ayat sama ada dalam penulisan maupun pertuturan.